Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dengan Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru satu jumpa channel ini, selamat datang yang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini adalah sedikit info yang mana saya akan menerangkan kepada kita semua mengenai 5 kelebihan dan keburukan mengenai sistem Buon, terutamanya bagi pengguna enjin 4G13, 4G15 dan 4G92 Sol ataupun single cam. Nak tahu apa kelebihannya? Korang kena stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum tu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Okey gang, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai 5 kelebihan dan 5 keburukan mengenai sistem Buon. Dalam video kali ini saya akan terangkan mengenai 5 kelebihan dan keburukan mengenai sistem Buon, terutamanya bagi pengguna Proton Saga, Proton Wira dan Proton Satria. Saya tahu di luar sana ramai yang berminat untuk Buon ataupun tukar kepada enjin lain, yang mana salah satu yang sesuai untuk kereta kesayangan kita. Jadinya dalam video kali ini saya akan terangkan kelebihan dan keburukan mengenai sistem Buon ini. Alright, so jom kita mulakan. Kita mulakan dengan kelebihan Buon terlebih dahulu. Pertama, semestinya enjin tersebut yang kita gunakan adalah enjin asal daripada kereta kita. Jadinya masalah untuk endorse tidak ada di sini. Okey, sebab ataupun contohnya saya bagi dekat sini, jika body korang asal daripada 1.3 liter, so korang nak upgrade kepada 1.8 liter, iaitu enjin GSR ataupun enjin 4G93T. Untuk proses ini korang tidak boleh upgrade macam itu saja. So korang kena lalui satu proses lagi, iaitu masukkan enjin 1.6 terlebih dahulu. Seterusnya naik balik kepada enjin 1.8 liter. Di sini kita sudah habis beribu ringgit untuk halalkan enjin itu. Okey, itu yang pertama. Seterusnya kita masuk yang kedua. Untuk yang kedua ini, kos untuk Buon ini agak rendah berbanding tukar kepada enjin lain. Biasa kos untuk Buon ini sekitar 5k sudah boleh dapat horsepower untuk on the road. Kalau nak horsepower tinggi lagi pun boleh, sekitar 200 ke atas, 300 ke atas. Mungkin kosnya akan menjadi tinggi lagi. Nanti saya akan ceritakan kejap lagi mengenai info ini. Okey, itu yang kedua. Seterusnya kita masuk pula pada yang ketiga. Untuk yang ketiga ini adalah enjin asal daripada kereta kita, tidak kisahlah yang carburetor ataupun injection. Jika yang carburetor korang kena habis lebih sikit berbanding yang injection ini, sebab korang kena upgrade dulu korang punya wiring kepada injection, seterusnya barulah boleh Buon. Untuk yang asal injection, ia adalah satu bonus sebab korang perlu Buon sahaja enjin tersebut, terutamanya yang wiring MMC. Jadinya jika kita sudah Buon dengan sistem Buon yang betul dan tuning yang betul, korang boleh samakan horsepower kereta korang dengan enjin 4G siri yang lain dari Jepun, contohnya enjin GSR-T. Itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat. Untuk yang keempat ini, ia adalah senang dapat alat ganti. Kenapa saya katakan begitu? Sebab dekat Malaysia ni ramai peminat ataupun pemilik Proton Wira, Proton Satria, Proton Saga, Proton Iswara. Jadinya alat gantinya bersepah, tak kisahlah kita dapat daripada mana, kedai potong, kedai spare part maupun kedai besi buruk, dan ianya boleh didapati dengan kos yang rendah. Jika enjin lain ataupun enjin Jepun, kita kena dapati di Hafka ataupun seller-seller yang menjual barang-barang sebegini. Harganya pun tidaklah terlalu murah bergantung kepada harga pasaran terkini.
Alright, so itu adalah 4 kelebihan mengenai sistem book-on. So kita masuk pula pada yang terakhir. Untuk yang terakhir ini saya tertarik sedikit sebab ia adalah community. Kenapa saya masukkan community? Maksudnya di sini kita boleh berkongsi pendapat dengan mereka-mereka yang lain yang sudah menggunakan sistem book-on ini terlalu lama. Jadinya di sini kita boleh dapat kawan baru dengan minat yang sama. Kenapa saya katakan begitu? Sebab bila enjin diberi sentuhan boot-on ini, power setiap enjin itu berbeza walaupun resepinya sama. Korang nak tahu kenapa? Korang cuba komen di bawah. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit sebanyak. Alright guys, so itu adalah 5 kelebihan mengenai book-on ini. Seterusnya kita masuk pula keburukan book-on ini. Okey, untuk keburukan book-on pertama adalah enjin akan mudah overheat bila tersalah tune. So maksudnya di sini korang nak lakukan sistem book-on ini kepada kereta korang nak kena cari tuner yang sesuai. Sebab ramai je tuner-tuner di luar sana boleh melakukan sistem book-on ini, tetapi untuk tahan mungkin kebanyakan tuner saja yang dapat melakukannya. Okey, itu yang pertama. Seterusnya kita masuk pula pada yang kedua. Untuk yang kedua ini, tadi saya katakan kos untuk book-on ini agak rendah. Ya, memang betul, kos untuk book-on ini agak rendah, tetapi untuk horsepower yang rendah. Maksud saya di sini kita menggunakan barang asal daripada kereta kita. Cuma kita tambah dengan sistem book-on sahaja. Biasa dengan sistem sebegini kita boleh dapat horsepower 135 ke bawah. Kalau lebih saya tak pastilah ada ke tak yang dapat buat. Kalau dapat pun mungkin enjin tu tak tahan lama. Tapi untuk nakkan horsepower 200 ke atas, 300 ke atas, mungkin kosnya dah menjadi tinggi. Ada orang buat sampai 20k pun ada untuk enjin sahaja. Maknanya tepuk dada, tanyalah selera. Alright, so itu adalah yang kedua. Seterusnya keburukan yang ketiga adalah harga tidak sama dengan kos modifikasi. Maksud saya di sini, jika korang ingin jual kereta tersebut, contohnya di sini saya bagi satu kereta iaitu Protonwera. Protonwera yang sudah di book-on kita nak jual dengan harga 15k. Mungkin ada orang nak bergantung pada jajah kereta tersebut, tetapi jika kita jual kereta Protonwera yang bernadikan enjin GSR-T dengan harga yang sama, condition kereta yang sama, mungkin orang akan ambil enjin GSR lagi. Sebab itulah kalau kita lihat bagi pemilik-pemilik book-on ini, jika mereka ingin jual kereta, mereka akan jual berasingan dengan set book-on. Alright, so kita masuk pula yang keempat. Untuk yang keempat ini, ia adalah enjin tidak mudah tahan lama jika upgrade horsepower terlampau tinggi. Maksud saya di sini untuk yang buat on the road, tetapi ada juga saya tengok yang buat horsepower 300 ke atas, 400 ke atas buat on the road. Mungkin bergantung pada tuner masing-masing. Alright guys, so itu adalah 4 keburukan mengenai sistem book-on ini. Seterusnya kita masuk pula yang terakhir mengenai book-on ini ataupun keburukan book-on ini. So untuk yang terakhir ini mungkin ramai peminat-peminat ataupun pemilik-pemilik book-on ini sudah tahu. Ia adalah minyak hitam atau belah Kelantan kita panggil minyak selender. Sebenarnya untuk mereka yang sudah melalui sistem book-on ini kena kerap tukar minyak hitam. Jika kereta biasa kita buat 8000 km, 7000 km, untuk kereta yang dah dimasukkan sistem book-on ini kita dah tak boleh buat macam tu. Penukaran minyak hitam sekitar 2500 ke 3000 km sudah kena tukar, bergantung pada cara pemanduan masing-masing. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan kepada kita semua mengenai 5 kelebihan dan 5 keburukan mengenai sistem book-on ini. So mungkin ada lagi kelebihan ataupun keburukan yang lain, saya harap anda boleh ajukan dekat ruang komen di bawah. Jadinya saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Macam biasalah, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.